الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما لم نعلم وبارك لنا فيما علمتنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وعمق فهومنا وقوي حفظنا بمنك وفضلك يا كريم يا رحيم يا أرحم الراحمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia dan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayahnya masih lagi memilih saya dan juga tuan-tuan sekalian untuk kita berada di dalam satu tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, permukaan bumi yang paling Allah subhanahu wa ta'ala suka adalah masjid-masjidnya. Dan alhamdulillah, dengan pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk berada di dalam satu tempat yang disukai, satu tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita tengok pada makna suka, pada makna cinta, satu orang bila mana dia bercinta, dia inginkan satu orang yang dicintai datang ke tempat yang dia sukai, maka hanya yang dia suka hanyalah orang yang dicintai. Dan masjid adalah tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala suka, paling Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Kita yang dapat hadir ke rumah Allah, dapat hadir ke masjid ini adalah kita ini daripada kalangan mereka-mereka yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala yang cinta kepada kita, sayang kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan untuk kita, maka kita sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu rasa syukur di atas nikmat ini, kerana nikmat ini hanyalah dikurniakan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala
memperbanyakkan doa, memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan dengan segala usaha yang kita lakukan ini menjadi satu asbab penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan daripada itu Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan akhirnya di akhirat nanti kita akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan masa yang ada pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita bermuzakarah, marilah sama-sama kita berbicara ataupun membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang berkaitan boleh meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tengah hari ini saya nak bermuzakarah dengan tuan-tuan satu tajuk daripada sebuah kitab yang diberi nama Kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, dan tajuk yang ingin dibicarakan dan dimuzakarahkan pada tengah hari ini tajuknya Wasiat Ulama Mengenai Taqwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Jumaat, setiap kali khutbah Jumaat dibacakan, kita sering mendengar di dalam ayat ataupun di dalam lafaz-lafaz khutbah yang dibacakan dengan lafaz taqwa, yang mana lafaz taqwa ini merupakan salah satu rukun di dalam rukun-rukun khutbah. Bila mana pesanan taqwa tak dibacakan di dalam khutbah, maka khutbah tersebut tidak akan jadi sah. Semayang Jumaat kita pun tak sah, dan bila mana tidak sah segala amalan kita, yang kita bimbang nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan murka pada kita. Jadi takwa ni adalah merupakan benteng bagi iman. Setiap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah kena bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah akan sebenar-benar takwa. Orang beriman sendiri pun adalah sebenarnya orang yang bertakwa. Kalau kita tengok terjemahan ataupun tafsiran berkenaan dengan perkataan amanu, di dalam kitab tafsir Jalalain memberitahu yang dimaksud dengan amanu ini, mereka yang telah beriman ialah mereka yang telah yakin, mereka yang telah percaya, mereka yang telah membenarkan bahawasanya segala yang berlaku di atas muka bumi, sama ada baik ataupun buruk, mulia ataupun hina, semuanya berlaku di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala masih memesan kepada kita, wahai orang yang beriman, wahai orang yang telah yakin, wahai orang yang telah percaya, wahai orang yang telah membenarkan keimanan dia, keyakinan dia, kepercayaan dia kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutilah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, akan sebenar-benar takwa. Jadi maknanya takwa ini adalah satu usaha, satu amalan yang mesti ataupun kita kata wajib untuk kita usahakan dalam kehidupan kita. Bila mana kita bertakwa, maka iman kita akan terpelihara. Bila mana kita bertakwa, kita akan melaksanakan segala perintah Allah. Bila mana kita bertakwa, kita akan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita bertakwa, setiap amalan, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang mudah untuk kita amalkan. Jadi marilah sama-sama kita dengar wasiat ini. Apakah wasiat, apakah pesanan ulama mengenai takwa? Jadi pesanan ulama yang disebutkan di dalam kitab ini, bismillahirrahmanirrahim, berkata para ulama ridwanullahi alaihim, takwa itu adalah menuruti perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya secara zahir dan batin, seraya merasakan bahawa kebesaran yang hakiki itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala
yang patut kita merasakan kehebatan, ketakutan dan kegerunan terhadap Allah. Jadi ulama berpesan kepada kita berkenaan dengan takwa ini. Dia beritahu apa? Yang pertama sekali, kita mesti menuruti perintah Allah. Bila mana kita menuruti perintah Allah, atas erti kata lain mentaati perintah Allah, nescaya ketika itu kita sedang berusaha untuk mempertingkatkan takwa. Kita sedang meletakkan satu perisai di dalam hati kita untuk menjaga keimanan kita dengan sifat takwa tersebut. Dan yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Bukan kita buat perintah Allah, larangan Allah pun kita buat. Ini tak akan dapat takwa. Buat perintah Allah, larangan Allah pun mesti kena tinggal. Kita baca Quran, mengumpat orang pun mesti tinggal. Kita berzikir, berdusta kita mesti kena tinggal. Kita membicarakan perkara-perkara yang baik, mesti kita kena tinggalkan segala apa yang tidak baik. Bicara-bicara yang menjadi sia-sia dalam perbicaraan kita, hendaklah kita tinggalkan. Secara zahir dan batin, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Sebab tu para ulama beritahu, setinggi-tinggi takwa adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi. Dan serendah-rendah takwa ialah orang yang meninggalkan larangan Allah secara zahir. Hari ini kita semua secara zahir depan mata manusia, kita tidak melakukan perkara-perkara maksiat yang teruk-teruk, perkara maksiat yang besar-besar. Kita tak melakukan perkara maksiat yang mana boleh menjadikan perbualan orang, boleh menjadikan orang mencaci kita, mengata kita dan sebagainya. Tetapi di sebalik, di belakang orang, kita buat kita buat maksiat-maksiat yang tak disangka-sangka. Pula zaman sekarang ni secara zahir pun dia boleh buat maksiat secara batin. Dalam zahir yang ada hari ini, duduk depan orang ramai, dia boleh mengeluarkan satu statement yang tak sepatutnya. Duduk diam-diam pegang telefon, dia pun tulis satu perkara. Duduk diam-diam pegang telefon, dia pun tekan satu butang share yang berkaitan perkara yang tidak bagus, dan seterusnya. Jadi hari ini kita kena lebih memperhalusi, dalam meningkatkan takwa kita ni, kita kena lebih memperhalusi secara zahir, secara batin, sama ada orang nampak ataupun tak nampak, orang tahu ataupun tidak tahu, kita nak tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita taat perintah Allah, bila kita taat perintah Allah, apa yang kita perlu rasakan ketika kita mentaati? Hari ini kita datang sembahyang Jumaat. Berapa ramai hari ini di kalangan kita yang hadir solat Jumaat ini, kita merasakan bahawa solat Jumaat ini adalah satu perintah Allah. Berapa ramai hari ini yang kita datang solat Jumaat hari ini, kita rasa bila mana kita sembahyang Jumaat, Allah Subhanahu wa taala akan gembira kepada kita. Bila mana kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita datang sembahyang Jumaat hari ini, kita rasa kita telah membesar-besarkan Allah. Kita telah mengagungkan agama. Berapa ramai? Cuba kita tengok balik, kita muhasabah balik niat kita datang solat Jumaat hari ini. Ada orang dia datang sembahyang Jumaat sebab apa? Sebab memang daripada kecil lagi, ayah saya suruh saya datang Jumaat, dan dah jadi biasa. Jadi bila dah jadi biasa, nak tinggalkan pun rasa kekok, rasa macam tak sedap je. Ada orang macam tu. Ada orang lain pula, dia datang solat Jumaat sebab apa? Tadi dia nak keluar pergi makan tengah hari, tapi kawan dia tegur, "Mat, tak pergi sembahyang Jumaat?" "Alamak," dia kata. Nak jawab tak ke tidak? Nak jawab tak pergi ke nak jawab pergi? Jadi dengan segan silunya dia pun jawab, "Jom, saya dengan awak sekali." Ada orang yang datang sembahyang Jumaat sebab apa? Sebab dia tak nak jiran dia mengata dia. Dia tak nak isteri dia membebel dekat rumah. Dia tak nak orang nampak dia buat benda buruk. Jadi semua keadaan ini kita nak ubah
kita nak tarik, kita nak memperbetulkan balik, kita datang sembahyang Jumaat hari ini adalah semata-mata perintah Allah. Hanya semata-mata kerana kita adalah orang yang beriman. Satu orang yang beriman mesti kena laksanakan perintah Allah. Mesti kena rasa sembahyang Jumaat ini adalah satu sembahyang yang sangat besar, satu sembahyang yang sangat agung. Sebab sembahyang Jumaat adalah satu-satunya sembahyang yang diperintahkan wajib untuk berjemaah. Dan sekarang ni kita kena rasa lebih bersyukur lagi, Allah Ta'ala telah tarik, Allah Ta'ala telah berikan satu nikmat kepada kita. Yang dahulunya nak datang sembahyang Jumaat kena isi dalam Masjid Pro, buka apps, siapa yang sempat boleh masuk, tak sempat goodbye. Tapi sekarang kita dah diberi kelonggaran untuk masuk sepenuh-penuhnya semuat kapasiti masjid yang ada. Jadi kita boleh datang seramai mungkin. Maknanya dah tak ada alasan, dah tak ada alasan untuk tidak datang sembahyang Jumaat. Kalau kita bagi alasan crowded ke apa ke, berbagai-bagai alasan yang lain, itu semuanya satu je alasannya, malas. Tak lebih daripada tu. Tak ada sebab fatwa ke, tak ada sebab KKM punya ke, sebab crowded ke, apa ke, tak ada. Semuanya satu je, sebab malas. Tu je. Kalau dia betul-betul rasa sembahyang Jumaat adalah satu sembahyang yang hebat, satu sembahyang yang begitu besar, maka dia pasti akan datang. Dia pasti akan datang dahulu sembahyang Jumaat, baru dia laksanakan perkara-perkara yang lain. Jadi kita kena merasakan bahawa kebesaran yang hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa perintah Allah besar. Kalau Allah Taala tu yang Allah Taala maha besar, maha hebat, perintah Allah Taala pun adalah hebat. Apa yang Allah Taala perintah pun adalah hebat. Dan bila mana kita buat satu perkara yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun adalah orang yang hebat. Ramai manusia hari ini nak jadi hebat, ramai manusia nak jadi terkemuka, nak jadi terkenal. Tapi dia nampak terkemuka, terkenal, hebat tu hanya pada pandangan mata manusia. Dia tak tahu rupanya dalam melaksanakan perintah Allah, Allah Ta'ala akan berikan pandangan pada dia. Allah Ta'ala akan perhatikan dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tengok amalan dia. Bila mana dia sempurnakan segala perkara yang fardu dan dia melaksanakan ataupun memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat, maka daripada dua amalan ini bila mana dilaksanakan, Allah Ta'ala buat satu keputusan bahawasanya pandangan dia, tangan dia, pendengaran dia, kaki dia, percakapan dia, semua dia akan buat mengikut kehendak Allah Ta'ala. Semua dia akan buat dalam keadaan Allah Ta'ala akan pelihara perlakuan-perlakuan dia. Bila mana dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dia melakukan setiap amalan menuruti perintah Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi dia buat benda yang baik-baik sahaja. Mata tengok benda baik, telinga dengar perkara yang baik, mulut cakap perkara yang baik, kaki berjalan ke arah yang baik, tangan pegang benda-benda yang baik. Bila mana dia buat semua perkara yang baik, apa natijah dia lagi? Allah Ta'ala akan memperkenankan doa dia. Bila dia berdoa, nescaya Allah Ta'ala akan terima doa dia. Dan bila mana dia minta tolong, pasti dan pasti Allah Ta'ala akan tolong dia. Jadi ni yang kita nak usaha. Kita nak usahakan hari ni, kita nak setiap apa yang kita buat berada dalam perhatian Allah. Setiap apa yang kita buat berada dalam pengawasan Allah. Walaupun hari ini kita datang sembahyang Jumaat, nampaknya kita buat perintah Allah. Tapi adakah kita buat perintah Allah hari ini dalam keadaan boleh menyukakan Allah ataupun tidak? Adakah kita datang semata-mata kerana Allah ataupun kerana perkara yang lain? Kalau sekiranya berlaku di sebaliknya, selain kerana Allah, maka kita kena memperbaiki niat kita. Kita kena memperbaiki matlamat kita, tujuan kita datang sembahyang Jumaat. Apa matlamat kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala? Sebab tu ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, namanya diberi Bidayatul Hidayah, permulaan bagi hidayah. Imam Ghazali beritahu, satu orang yang mana ada keinginan untuk belajar agama, satu orang yang ada keinginan untuk mengenali agama, satu orang yang ada keinginan untuk sampai kepada Allah Ta'ala, perkara pertama sekali dia kena tahu macam manakah jalan untuk sampai
kepada Allah. Dia mesti ada permulaan. Bila mana dia berada di atas permulaan dan permulaannya adalah permulaan yang betul, maka dia akan sampai pada nihayah dia. Sampai pada penghujung dia. Bila mana dia sampai penghujung dia, baru dia akan dapat Allah Ta'ala. Baru dia akan dapat segala yang dikehendaki dan apa yang dapat menyukakan Allah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tu juga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mulakan satu bab, satu tajuk yang besar, namanya adab-adab mentaati perintah Allah. Nak taat perintah Allah pun ada adab dia, ada cara dia. Bukan ikut suka hati, bukan ikut nafsu kita, bukan ikut kehendak mana-mana. Kita nak ikut kehendak Allah dan menepati cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mengikut kehendak Allah dan menepati cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ akan mendapat pandangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya wasiat ulama berkenaan dengan takwa ni, beliau beritahu di dalam kitab ni dituliskan, sebahagian para mufassirin pula mengertikan maksud firman Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguh takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Apakah maksud ittaqullaha haqqa tuqatih? Yakni yang pertama dia beritahu, Allah Ta'ala itu harus ditaati, tiada boleh dimaksiati. Pertama, kalau kita nak tahu macam mana nak usaha atas takwa, macam mana nak bentuk takwa dalam hati kita, pertama sekali Allah Ta'ala itu mesti ditaati. Mesti ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Andai kata kita maksiati, apa berlaku? Maka kita akan berada jauh daripada jalan hidayah. Kita akan berada jauh daripada pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berada jauh daripada jalan-jalan menuju kepada kebahagiaan dan kejayaan. Kita akan berada jauh daripada apa yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan dunia. Yang kedua, harus diingati, tiada boleh dilupai. Mesti kena ingat Allah Ta'ala. Tak kira masa, tak kira tempat, di mana sahaja, apa keadaan pun kita kena ingat Allah. Sehingga kan Nabi SAW ajar kepada kita berbagai-bagai doa. Berbagai-bagai doa supaya apa? Supaya setiap masa dan saat kita berada dalam mengingati Allah Ta'ala. Hatta kan dalam tandas pun, sebelum kita masuk tandas, kita disunatkan baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bila kita baca doa ni, ketika mana kita berada dalam tandas, kita berada dalam keadaan berzikir kepada Allah. Walaupun mulut kita tak sebut subhanallah, walaupun mulut kita tak sebut alhamdulillah, walaupun mulut kita tak sebut Allahu Akbar. Hatta kan ketika bersama dengan isteri pun, Nabi ajarkan doa supaya kita tak berada dalam keadaan yang sia-sia. Kita tak berada dalam keadaan melupakan Allah dalam setiap masa dan saat. Kalau kita tengok kisah-kisah ulama, para wali, bagaimana mereka berzikir kepada Allah, punya mereka ambil kira masa ni untuk mengingati Allah Ta'ala. Ada satu kisah ulama ni, dia dulunya dia makan roti. Dulunya dia makan roti. Dia kata, bila mana aku makan roti, satu cubitan roti yang aku cubit masuk ke dalam mulut, aku kunyah sehingga hancur, sehingga boleh nak telan roti tersebut. Dia mengambil masa tu dengan dalam masa mengunyah tu mengambil kira 25 tasbihan. Kalau aku kunyah sekali 25 subhanallah, aku kerugian. Kalau sekeping roti agaknya banyak mana? 2 cubit dah 50, 3 cubit dah 75, 75, dan kalau 4 cubit dah 100. Banyak ke sikit tuan-tuan kalau kita nisbahkan 100 tu? 100 dengan 1 banyak 100 Orang dapat seorang dapat RM10, seorang dapat RM100. Mesti yang RM100 akan gembira, yang RM10 akan bermuram. Mesti dia sedih. Kenapa dia boleh dapat 10, dia dapat 100, aku dapat 10. Jadi dia ambil kira. Kalau macam tu, dia cuba pula makan sagu. Bila dia makan sagu, ada kurangan, ada boleh
kurang sikit masa tu. Daripada 25 mungkin turun, kita kata dia tak sebut pula berapa, tapi berkurang. Jadi masa yang diambil lebih sekejap daripada makan roti. Roti lama, makan sagu sekejap. Jadi dia buat keputusan daripada situ, setiap hari kalau aku nak makan, aku hanya makan sagu. Sebab apa? Bila makan sagu tak ambil masa lama. Masuk dalam mulut terus telan. Konyek-konyek sikit terus telan, minum air. Habis sekejap, mungkin dalam 5 minit kita kata selesai. Kalau makan roti, biasa kita makan roti tuan-tuan kan. Pergi restoran mamak, kita pergi restoran mamak lagi lah sejam, setengah jam habis masa dekat situ untuk sekeping roti canai. Jadi ni nak mengambil kira masa, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sentiasa ingat Allah Taala dan tiada boleh dilupai. Dan yang ketiga, harus disyukuri, tiada boleh dikufuri. Ini 3 perkara yang kita perlu lakukan untuk nak usaha ittaqullaha haqqa tuqatih. Taat perintah Allah. Taat perintah Allah kita buat apa? Segala yang fardu kita sempurnakan. Segala yang fardu sempurnakan. Imam Ghazali kata, dia buat isnad, buat permisalan, fardu ni umpama modal dan sunat adalah umpama keuntungan. Orang nak berniaga, tak nak modal tapi nak untung, itu bukan namanya berniaga. Itu nama dia mencuri. Mencuri, dia tak ada modal tapi dia ada untung. Dia mesti berniaga, mesti kena modal. Jadi bila kata-katalah mencuri tadi kan, tak ada modal tapi nak untung, mencuri dosa. Begitu juga dengan amalan fardu tak nak buat, terus nak buat sunat. Tahajud 200 rakaat, 20 rakaat, sedekah banyak-banyak, zakat tak nak buat, puasa sunat Isnin Khamis, 3 hari sebulan, hari putih, hari gelapnya, dan berbagai-bagai lagi puasa sunat. Tapi sampai Ramadan dia tak puasa. Dia kata dah banyak dah puasa sunat sebelum ni, Ramadan ni kita relax lah, biarlah orang lain puasa, bagi can ke dia, kita buat yang sunat je. Jawapan dia tak ke mana. Jawapan dia tak diterima langsung oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia sama macam, kita kata sama macam mencuri. Tak ada keuntungan pun. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia pesan daripada satu orang gubernur yang dilantik, yang mana gubernur dia ni suka sembahyang malam, tapi satu kali tu dia terlepas sembahyang jemaah. Bukan tak sembahyang subuh, tapi sembahyang jemaah dia terlepas. Itu pun Sayyidina Umar kata apa? Aku lebih suka orang yang hadir sembahyang berjemaah daripada orang yang bangun sepanjang-panjang malam. Sebab apa? Sembahyang berjemaah lebih besar nilai dia daripada dia sembahyang sunat secara bersendirian. Jadi ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena rasa hebat, kita kena rasa agung, kita kena rasa besar di dalam setiap perintah-perintah Allah Ta'ala yang diperintahkan kepada kita. Sama ada fardu ataupun sunat, kita kena rasa semuanya adalah besar. Jangan hari ini disebabkan perkara yang remeh sedikit, perkara yang kita tak tahu punca sebenarnya, kita memperbesar-besarkan. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita kena memperbanyakkan amal daripada mengurangkan amal. Hari ini kebanyakan orang dia cuba memperkurangkan amal. Sebab apa dia memperkurangkan amal? Di titik mana dia memperkurangkan amal? Di titik penolakan hadis-hadis yang dhaif. Ini sangat-sangat merugikan. Jadi kita jangan jadikan punca-punca isu-isu yang macam tu untuk kita nak menolak sebarang amalan. Kita kena ambil nasihat-nasihat ulama yang mana lebih memperbanyakkan, lebih mengarahkan kita kepada beramal. Sebab apa? Dunia ni adalah tempat beramal. Dunia ni tempat untuk kita bercocok tanam. Dunia ni untuk tempat kita nak usaha bagaimana di akhirat nanti kita dapat ganjaran-ganjaran yang besar. Sebab amalan-amalan sunat inilah yang akan membantu untuk kita top up ataupun kita cover amalan fardu kita. Kalau tuan-tuan nak bayangkan bayangan macam mana yang dikatakan solat sunat ni ataupun perkara-perkara sunat mengcover kita punya amalan fardu. Saya buat permisalan bulan Ramadan, tuan-tuan. Bulan Ramadan biasanya ada apa bila Ramadan? Bulan Ramadan ni semua ada, tak ada benda yang tak ada. Paling ada sekali makanan. Dan bila ada makanan, ada pasar Ramadan. Kat pasar Ramadan ni semua datang. Yang puasa datang, tak puasa datang. Yang Islam datang, yang tak Islam pun datang.
Dan kita ni orang Malaysia terkenal dengan suka makan. Betul tuan-tuan Suka makan. Jadi bila kita pergi bulan puasa, kita pergi pasar Ramadan, pertama sekali kita berada dalam suasana pasar yang mana Allah Ta'ala tak suka. Suasana pasar ni Allah Ta'ala tak suka. Jadi kalau pergi pasar cepat-cepat balik. Satu dah tak buat satu perkara yang Allah Ta'ala tak suka, berada dalam suasana pasar. Yang kedua, mata kita tengok benda-benda yang kita bukan nak tengok tapi tertengok. Kita terpandang orang tak pakai tudung, kita terpandang orang pakai pakaian yang tak menepati syariat, kita terpandang. Jangan kata aurat perempuan, orang lelaki pergi pakai seluar pendek pun kita pandang aurat dia pun berdosa. Pandang aurat lelaki. Dan berbagai-bagai lagi. Kita dengar percakapan-percakapan yang tak bagus, percakapan-percakapan yang sia-sia. Ini semua merugikan Ramadan kita, merugikan pahala Ramadan kita. Kita tengok pula kalau bulan lain kita puasa sunat. Kalau tuan-tuan yang semalam ada puasa Khamis kan, agak-agak ada tak orang buat pasar Ramadan sebab tuan-tuan puasa Khamis? Tak ada. Tak ada orang buat pasar untuk orang berbuka puasa Isnin Khamis. Tak ada. Jadi di situ kita dah dapat cover. Kita dah tak pergi pasar. Kita dah tak buat benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi bila mana kita melaksanakan puasa sunat yang mana lebih terjaga daripada bulan Ramadan yang kita tak jaga sangat tu, maka di situ akan menampung amalan fardu kita. Jadi itu yang dimaksudkan bila mana kita melakukan amalan-amalan yang sunat, maka dia akan menampung amalan-amalan fardu kita. Sebab itu jika seseorang hamba ditakdirkan mempunyai 1000 nyawa yang lain kepada dirinya atau 1000 umur lagi kepada umurnya, tidak mampu bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sesungguh-sungguh takwa, sekalipun ia sanggup membelanjakan semua harta kekayaan yang ada di dalam tangannya untuk tujuan mentaati Allah dan mencintainya. Yang demikian itu disebabkan amat besar hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya, dan juga kerana amat hebat kebesaran Allah Ta'ala dan amat mulia kedudukannya serta tinggi kemuliaannya. Hari ini kita buat amal. Hari ini kita datang sembahyang Jumaat, kita sempurnakan solat fardu 5 waktu, kita sempurnakan segala perintah-perintah Allah. Kalau kita hitungkan semua tu, kita nak bandingkan dengan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah Ta'ala, maka itu adalah di luar kemampuan. Hari ini sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mentaati perintah Allah adalah kerana apa? Kerana apa Allah Ta'ala perintahkan kita? Adakah kerana Allah Ta'ala berhajat? Dalam hadis kursi, satu mafhum hadis kursi beritahu, sekiranya manusia semua beriman, bertakwa sebagaimana satu orang yang paling takwa, nescaya darjah Allah SWT sikit pun tak naik. Dan bila manusia pada awal dan akhirnya mengkufuri Allah Ta'ala, paling kufur, nescaya darjah Allah SWT sikit pun tak turun. Tapi kenapa diperintahkan? Diperintahkan Ta'ala nak tunjukkan kehebatan dan kebesaran keagungan Allah. Allah Maha Pengampun. Siapa Allah Ta'ala nak ampunkan? Siapa yang Allah Ta'ala nak ampunkan? Kita lah. Kita yang berdosa. Dalam hadis kursi yang sama permulaan disebut, kamu semua ni adalah pelaku dosa siang dan malam, dan aku adalah pengampun dosa. Mintalah ampun kepada aku, nescaya aku ampunkan kamu. Dan dalam bab semua amalan yang kita buat ni, Allah Ta'ala tak berhajat. Bukti Allah Ta'ala tak berhajat ialah bila mana kita taat perintah Allah, Allah bayar balik. Kita ni semua pinjaman. Kita semua pinjaman Allah. Mata kita pinjam, mulut, telinga, semua ni pinjaman daripada Allah Ta'ala. Dan bila mana pinjam, mesti kena guna dengan cara yang baik. Dan kena pulang balik dengan keadaan yang baik. Kalau kita belajar dalam kitab fiqh, yang dikatakan pinjam tu apa? Macam mana dapat, macam tu pulang. Macam mana dapat, macam tu pulang. Begitu kita gini. Macam mana Allah Ta'ala hantar kita atas dunia ni, macam tu lah juga kita nak kena balik jumpa Allah. Dan kalau kita tengok peminjam-peminjam daripada kalangan makhluk, bila kita pinjam dengan dia,
mesti dia nak kita pulangkan balik berserta dengan beberapa perkara yang lain, bayaran ke, hadiah ke, dan berbagai-bagai. Dan dia pula bila mana kita pulangkan dengan cara yang baik, agak-agak dihargai tak? Kurang sangat. Kurang sangat orang yang bila mana, oh dia pulang baik, boleh nah saya bagi hadiah RM10 ke awak sebab awak jaga kereta saya. Tak ada. Tapi Allah Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala pinjamkan kita atas muka bumi ni, tapi bila kita balik bertemu dengan Allah, Allah bayar kita balik dengan syurga. Allah bayar balik kita dengan redha Allah. Allah bayar balik kita dengan bidadari-bidadari syurga. Dan ini nak beritahu begitu pemurahnya Allah, begitu penyayangnya Allah, begitu hebatnya Allah. Allah bagi pinjamnya, Allah bayar balik. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapakah yang boleh beri pinjaman-pinjaman yang baik? Allah Ta'ala lah pemberi pinjam yang terbaik. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kesempatan masa usia yang masih diberikan kepada kita, marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadi satu orang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita balik di akhirat nanti Allah redha pada kita, Allah sayang dengan kita, Allah beri kita syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cukup setakat itu dahulu insya-Allah muzakarah kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri taufik dan hidayah untuk sama-sama kita amalkan yang kita sampaikan. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dan tersalah bicara, dan kita akhiri majlis kita pada tengah hari ini dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.